Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, terutamanya Tuan Haji Norisin selaku pensyarah penyelia dan juga Puan Rohana binti Ya sebagai guru mentor. Alhamdulillah, dalam video kali ini saya ingin berkongsi serba sedikit projek internship yang telah saya laksanakan sepanjang 4 minggu saya berada di Sekolah Kebahasaan Alur Lintah. Jadi saya telah menghasilkan sebuah ataupun satu modul e-sejarah untuk memberi pendedahan kepada murid-murid dan juga guru mengenai aplikasi atas talian ataupun online. Ini adalah untuk menyokong pembelajaran abad ke-21. Jadi diharapkan modul ini dapat meningkatkan tahap pengetahuan dan penguasaan murid terhadap mata pelajaran sejarah. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita mula. Okey, ini adalah overview secara keseluruhan modul pedagogi interaktif sejarah itu mudah. Modul ini mengandungi 82 muka surat. Modul ini telah dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu bahagian pertama bahagian quiz and gaming dan bahagian kedua adalah class tool management. Dalam modul ini ia mengandungi paparan yang menarik dan jelas untuk dilihat oleh para guru untuk dijadikan sebagai panduan. Senang cerita macam step by step tutorial lah, dari set up hinggalah dikongsikan kepada murid. Selain itu juga bahan yang terdapat dalam modul ini telah disediakan beberapa contoh agar dapat digunakan oleh para guru. Contohnya adalah guru boleh scan QR code yang telah disediakan dalam modul ini untuk diaplikasikan kepada murid. Jadi boleh lihat, ini adalah overview secara keseluruhan. Segala gambar-gambar dan butiran yang disediakan adalah jelas dan menarik untuk dilihat oleh para guru dan murid. Aplikasi yang pertama yang ingin dikongsikan adalah Quizalize. Kuis kita akan menjadi lebih menarik, interaktif dan menyeronokkan. Murid juga akan lebih bersemangat untuk mengikuti sesi PDPC. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita terokai melihat tutorial Quizalize. Jom. Okey, mula-mula mudah saja. Cari Quizalize, kita buka laman web Quizalize, kemudian guru perlu login. Sekiranya belum ada akaun, maka perlulah sign up terlebih dahulu. Okey, setelah kita masuk, kita perlu masukkan email dan password yang telah kita register sebelum ini. Ini adalah paparan hadapan sekali apabila kita telah masuk. Kita boleh create kelas, kelas tahun kita lah, tahun 4 ke tahun 5 ke. Okey, untuk melakukan ataupun membuat kuis, kita perlu tekan klik create new quiz. Okey, selepas itu kita boleh masukkan tajuk kuis kita ataupun boleh masukkan juga gambar sebagai bahan rangsangan. Okey, setelah masukkan tajuk, kita boleh klik add a new question untuk masukkan soalan barulah. Okey, soalan yang pertama sekali kita masuk tulis soalan, tulis jawapan dan kita boleh menulis jawapan yang betul dan jawapan yang salah. Okey, kita juga boleh menambah beberapa maklumat tambahan. Selain daripada itu juga kita boleh memilih durasi saat, 30 saat, 60 saat dan sebagainya. Setelah selesai untuk soalan pertama, kita perlu klik add a new question untuk masukkan soalan yang kedua, soalan yang ketiga, soalan yang keempat dan seterusnya lah, ikut bilangan kita soalan. Okey, selain daripada itu kita boleh lihat preview murid dengan klik preview untuk lihat bagaimana paparan murid. Jadi mudahlah untuk kita menentukan ataupun membuat soalan tersebut. Okey, setelah selesai kita klik save and give to class, sebab kita akan bagi soalan ni kepada kelas. Di bahagian ini kita ada 3 mode, iaitu play in class, assign as a homework and assign exam. Okey, ketiga-tiga ini mode ni mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Untuk lebih menarik, kita cuba play in class. Setelah itu kita akan mendapat satu kod. Kod ini kita perlu beri kepada murid supaya murid dapat key in kod ini untuk menjawab soalan kuis yang telah kita sediakan. Bagi murid, kita buka balik laman web Quizalize, kemudian klik join untuk masuk sebagai murid. Kemudian kita masukkan kod yang telah dikongsikan oleh guru dan
pilih kelas, tulis nama dan boleh mula menjawab soalan yang telah diberikan. Manakala guru pula boleh melihat report murid untuk melihat perkembangan murid sama ada jawab betul ataupun salah, maka kita boleh ulang kaji bersama-sama. Aplikasi gaming yang seterusnya adalah WordWall. Ini adalah aplikasi kegemaran saya kerana ia sangat mudah digunakan, menarik dan mempunyai pelbagai jenis permainan yang boleh kita pilih dan disesuaikan dalam mata pelajaran sejarah. Jom kita mula. Untuk aplikasi game yang seterusnya yang paling saya suka adalah aplikasi WordWall. Hal ini kerana aplikasi WordWall mengandungi 3 step yang mudah. Yang pertama, kita pick a template ataupun pilih template yang dia dah siap. Kemudian yang kedua, enter your content, maksudnya kita memasukkan kita punya kandungan. Dan yang ketiga, kita boleh print out untuk diberikan kepada murid, ataupun yang kalau tak nak print out, kita boleh main dalam secara talian. Setelah sign up dan login, kita akan masuk ke paparan utama. Ini adalah contoh aktiviti yang telah ada dalam Gmail modul sejarah 08. Untuk buat kuis baru, kita create activity, kita klik di bahagian atas. Ini terdapat 18 template yang menarik dan mudah untuk kita gunakan sebagai guru. Okey, jadi semuanya best dan seronok. Jadi saya akan tunjuk salah satu contoh template yang kita boleh guna. Setelah pilih template, kita masukkan tajuk, masukkan soalan ataupun item yang boleh kita gunakan. Template yang saya pilih ini adalah kita perlu menyusun balik perkataan menjadi perkataan yang betul. Setelah itu kita boleh pilih theme, warna dan beberapa option lain lah. Contohnya masa dan sebagainya, markah. Kemudian dia juga mengenai leaderboard yang menunjukkan ranking bagi murid lah. Okey, untuk kita share kepada murid, kita boleh set a new assignment dan kita boleh klik lah macam apa yang saya tunjuk di sini. Guru akan ada link tu kita perlu kongsikan kepada murid. Kita boleh kongsikan dalam laman yang sesuai lah, contohnya Google Classroom, Schoology dan sebagainya lah yang boleh diakses oleh murid. Ini adalah contoh ya. Aplikasi ini seronok sebab dia mengandungi 18 template yang menarik. Kita boleh pilih ikut kesesuaian aktiviti yang ingin kita laksanakan. Selain daripada bermain secara online, kita juga boleh print out dan beri kepada murid sebagai lembaran kerja. Kita juga boleh mengikuti perkembangan murid. Siapa ranking pertama, ranking kedua, mengikut kita klik di bahagian My Result yang terdapat di navigasi atas paparan skrin. Aplikasi yang seterusnya ini adalah antara yang famous dan popular dalam kalangan guru. Ia biasa digunakan sebagai ujian formatif. Tidak lain dan tidak bukan, ia adalah aplikasi Quizizz. Jom bersama saya kita belajar cara buat quiz dalam Quizizz. Buka laman web Quizizz, kemudian kita masukkan email dan password. Email dan password ada dalam modul tersebut untuk salah satu contoh lah, kalau tak nak guna email sendiri. Okey, setelah masuk kita akan mendapat paparan utama seperti ini. Kita boleh cari soalan yang sedia ada, soalan yang lama, ataupun kita boleh klik create new quiz. Okey, bila kita klik create new quiz, kita boleh masukkan tajuk quiz kita dan pilih bahagian apa yang kita hendak. Okey, setelah itu kita boleh pilih daripada 5 jenis soalan yang kita mahu. Kita masukkan soalan, kita masukkan jawapan, 3 jawapan yang salah dan 1 jawapan yang betul, ataupun kita juga boleh pilih 2-3 jawapan yang betul dengan klik right di sebelah kiri ini. Okey, masa juga kita boleh pilih untuk satu soalan 2-30 saat, suka hati kita.
Okey, kemudian kita boleh edit sikit, tambah gambar, tambah masa dan sebagainya. Okey, kemudian kita ada 3 mode, boleh live, boleh set as homework dan sebagainya. Jadi ini adalah contoh bila kita play live, kita akan ada join code. Kod ini perlu dimasukkan oleh murid. Murid akan tulis kod dan tulis nama dan boleh mula bermain secara serentak lah dengan arahan guru. Apps Jigsaw Puzzle merupakan sebuah aplikasi yang membantu guru untuk menghasilkan sebuah puzzle yang lebih interaktif. Kita boleh pilih gambar yang sesuai dengan topik kita pada sesuatu PDPC dan kita hasilkan puzzle daripada gambar yang telah kita pilih. Lihat tutorial ini. Untuk Jigsaw Planet pula, kita buka Google, tulis Jigsaw Planet, klik masuk. Kemudian setelah masuk, ini adalah paparan utama. Kita sign in, berada di atas kanan. Setelah selesai sign in, untuk buat puzzle baru, kita klik create. Kemudian pilih gambar dan kita ada beberapa option seperti bilangan pieces, bentuk, dan klik create. Okey, maka siaplah. Ini adalah contoh peta Malaysia. Kita telah memilih 12 bilangan pieces. Jadi murid boleh pilih di sini. Ini adalah contoh ya. Selain itu, skrin ni kita boleh besarkan. Okey, macam ni. Okey, untuk kongsikan kepada anak murid, kita klik share di atas ini. Bila kita klik di situ, kita akan ada kod, copy link tersebut dan kita serahkan kepada murid melalui Google Classroom ataupun apa-apa je. Kahoot merupakan sebuah multiple choice quizzes yang boleh diakses melalui laman sesawang ataupun Kahoot apps dalam telefon pintar. Jom lihat tutorial ini. Manakala untuk aplikasi Kahoot, kita macam biasa buka Google, buka Kahoot, kemudian kita perlu sign in. Okey, button sign in ada di atas kanan. Kita masukkan email dan password. Okey, setelah dapat masuk, ini adalah paparan utama Kahoot. Okey, kita boleh klik create untuk membuat kuis Kahoot yang baru. Okey, dalam di sini macam biasa kita masukkan soalan, masukkan gambar jika perlu. Kita boleh pilih beberapa saat untuk setiap soalan. Masukkan jawapan dan jangan lupa klik jawapan mana yang betul. Kemudian kita boleh add question untuk soalan yang kedua. Soalan ada 5 jenis bentuk, kita boleh pilih sama ada true or false, pilih daripada 4 mana yang betul dan sebagainya. Okey, setelah itu kita klik finish, klik done dan kita boleh tulis title soalan dan setelah siap kita akan serahkan soalan ini kepada anak murid kita. Okey, kita ada beberapa mode. Okey, untuk play live kita ada mode live, kita ada mode homework dan mode sebagainya. Okey, kalau mode live kita akan ada pin. Pin tersebut kita perlu serahkan kepada murid untuk murid masukkan dalam laman Kahoot. Okey, bila murid masukkan dalam halaman Kahoot dan kemudian murid perlu tulis nama dan murid akan masuk. Okey, bila dah masuk, murid seperti paparan inilah, kiri adalah paparan guru, manakala kanan adalah paparan murid. Selesai bahagian gaming dan quizzes. Sekarang kita beralih pula kepada learning management tool yang amat ditekankan oleh KPM buat masa sekarang ini. Contohnya seperti Google Classroom. Hal ini penting untuk dipelajari dan dilaksanakan oleh guru kerana pembelajaran tetap boleh berlangsung di mana pun kita berada. Sebagaimana contoh tempoh PKP di mana sekolah ditutup, namun dengan aplikasi ini pembelajaran murid tetap boleh diteruskan. Aplikasi Google Classroom, Schoology, Teach mempunyai hubungan dan fungsi yang sama, cumanya ia berbeza dari aspek design, reka bentuk, corak ataupun kaedah persembahan presentation.
Jadi secara rumusannya, dengan aplikasi ini kita boleh create kelas di mana ahli ataupun member dalam kelas tu adalah terdiri daripada guru dan anak murid. Ibu bapa pun boleh. Kemudian dalam kelas tersebut kita boleh masukkan ataupun attach bahan tugasan untuk sesi perbincangan, quizzes ataupun sumber-sumber luar seperti video YouTube untuk menyokong lagi pembelajaran. Okey, jom bersama saya kita terokai beberapa jenis aplikasi learning management tool. Okey, mula-mula kita buka Google, kemudian kita tulis test teach. Setelah login, ini adalah paparan. Kita boleh create new class di bahagian sebelah kanan. Ikut suka hatilah kita nak buat kelas apa. Dan setelah kita create new class, kita ada kod. Kod ini kita perlu kongsikan kepada anak murid kita untuk diorang join kelas ini. Okey, setelah dah create kelas, maka kita boleh masukkan bahan ataupun lesson dalam kelas tersebut. Ini adalah contoh ya. Kita boleh masukkan pelbagai jenis bahan seperti YouTube, link, Google Drive dan sebagainya. Itu atas kreativiti kita. PowerPoint pun boleh. Okey, setelah itu kita boleh share kepada anak murid kita. Jadi anak murid kita akan mengakses bahan tersebut. Ini adalah contoh kelas. Ini adalah contoh daripada bahan-bahan atau lesson yang telah dilakukan oleh guru-guru lain di seluruh dunia. Untuk Google Drive, mula-mula kita create kelas. Ini adalah salah satu contoh kelas. Boleh banyak kelas lagi kita boleh buat. Okey, kemudian kita klik classwork. Okey, dalam classwork ni kita boleh letak macam-macam bahan seperti material, assignment dan sebagainya. Material ni bahan seperti link YouTube, PowerPoint, gambar-gambar, dokumen suka hati kita lah. Okey, ini adalah assignment. Assignment kita boleh serahkan kepada murid. Ini adalah ahli kelas. Untuk masukkan kelas, kita perlu berikan kod untuk murid akses. Logik kita perlu create course, iaitu subjek yang ingin kita ajar. Okay, kemudian di ruangan ini kita perlu add material seperti bahan pembentangan, quizzes, assignment dan sebagainya. Okey, ini adalah salah satu contoh nota. Di bahagian member kita boleh add anak murid dengan menggunakan kod yang telah diberikan. Selain itu, psikologi boleh melihat kehadiran, memberi markah, mengetahui perkembangan anak murid. Dan selain itu, fungsi lain kita ada kalender, takwim, kita boleh lihat dan sebagainya. Alhamdulillah, selesai sudah pembentangan saya pada kali ini. Semoga modul yang dilaksanakan ini dapat membantu murid-murid dan juga guru sejarah untuk menyokong PDPC Sejarah Abad ke-21. Jutaan terima kasih kepada SK Alulintah, Puan Rohana, Haji Nurisin, rakan-rakan internship dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan projek ini. Semoga modul ini dapat memberi manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih. Salam.